hedonism dalam masyarakat zaman sekarang tidak terletak pada fenomena baru kerana budaya tersebut telah berkembang di Eropah Barat bermula abad ke-14 sehingga ke-15 dan kemudiannya ia tersebar ke seluruh pelosok dunia. Budaya hedonism ini telah mencemarkan kehidupan masyarakat yang ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan asas-asas norma bagi masyarakat yang diamalkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Seperti yang kita tahu, budaya ini akan melahirkan masyarakat yang menjadikan lambang keseronokan dan kemewahan yang melampau sehingga menjadi mustahak dalam kehidupan seharian mereka. Dengan wujudnya pelbagai medium dan platform teknologi, generasi muda merupakan sasaran pertama bagi merealisasikan maklumat tersebut. Hedonism ini juga bersifat berlawanan tradisi, menyebabkan aliran ini mengukuhkan perkara-perkara lencongan yang bercanggah bagi menggantikan nilai-nilai tradisi yang diiktiraf oleh sesetengah daripada asas-asas dan norma bagi sesetengah masyarakat. Dari sudut yang lain juga, hedonism ini terkenal dengan perkataan Greek yang membawa maksud keseronokan atau kemeriahan. Budaya hedonism amat teliti terhadap unsur yang boleh membawa keseronokan dan mengurangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesedihan. Konsep hedonism. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, hedonism merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dalam kehidupan. Ia berasal daripada perkataan Greek iaitu hedon dan bermaksud keseronokan dan ditambah ism pada akhirnya untuk menunjukkan satu perbuatan ataupun budaya. Dari perspektif lain, hedonism adalah kepercayaan yang dianggap benar dan mendorong seseorang untuk mencapai kebahagiaan melalui pelbagai tindakan tanpa menghirau baik halal maupun haram. Secara umumnya, budaya hedonism ini sangat mementingkan perkara yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangkan kesedihan. Oleh itu, bagi mereka yang mengalami kesedihan, ia merupakan salah satu halangan untuk mereka mencapai kebahagiaan. Jadi, budaya hedonism ini dianggap sebagai satu mekanisme untuk menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Di samping itu, di sebalik pemikiran hedonism tersebut, mereka menganggap bahawa satu mekanisme dapat digunakan untuk mengukur tingkah laku. Mekanisme tersebut dapat menilai dan memahami berapa banyak kesedihan dan kebahagiaan yang diperolehi. Islam sangat memandang berat mengenai perkara ini. Jika tidak dibendung, ia dapat merosakkan akidah manusia. Ini kerana budaya ini mementingkan kebebasan dalam berfikir, manakala Islam telah menentukan bahawa Al-Quran dan hadis merupakan paksi pemikiran sejagat. Terusnya ialah ciri-ciri hedonism. Yang pertama, golongan ini selalu menggunakan pertuturan yang kasar dalam kehidupan seharian mereka, sama ada melalui percakapan ataupun tulisan di media sosial. Yang kedua, gaya pemakaian yang mencolok mata, iaitu golongan ini selalu mengenakan pakaian yang mendedahkan aurat sehingga menampakkan bentuk badan mereka, seperti pakaian ketat, singkat dan mengenakan perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga, pergaulan bebas. Mereka mengamalkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Bertepuk tampar dan berpegangan tangan merupakan perkara biasa. Yang keempat, mereka sangat suka dan sibuk dengan hiburan, iaitu mereka mencintai hiburan duniawi seperti berhibur di kelab malam, minum arak, melakukan laku seksual. Mereka hanya mengejar hiburan duniawi tanpa memikirkan orang sekeliling. Yang kelima, perkara yang memuaskan nafsu dianggap baik. Bagi mereka, segala perkara dianggap baik selagi dapat memberikan kebahagiaan dan menghilangkan segala kesedihan. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi budaya hedonism ini termasuklah media sosial dan juga media massa yang merupakan pengaruh utama di dalam kalangan masyarakat kini. Media sosial merujuk kepada aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter dan juga Facebook yang sering digunakan di dalam masyarakat kini tidak kira usia muda maupun tua. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai video yang dipaparkan di dalam media-media ini yang berunsurkan ala-ala kehidupan orang barat seperti minum arak, berpakaian tidak menutup aurat, pergaulan bebas dan juga bermain judi. Hal ini akan menyebabkan masyarakat kita untuk mencuba perbuatan yang tidak berakhlak ini dengan menonton perbuatan ini dalam media-media ini. Ia akan memberi dorongan sedikit demi sedikit untuk mereka mencuba melakukannya. Yang kedua adalah kurang pegangan agama. Pegangan agama yang lemah akan menyebabkan akidah golongan ini mudah dicemari dengan unsur-unsur negatif yang akan mengakibatkan mereka hanyut dalam dunia yang penuh dengan perbuatan yang tidak berakhlak ini.
Apabila mereka sudah mencuba maupun melakukan perbuatan yang tidak berakhlak ini, mereka akan merasakan bahawa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tidak salah, disebabkan mereka tidak dapat mengenal pasti sama ada ia salah maupun baik atas dasar kurang pegangan agama. Yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan seseorang insan yang terdekat dengan kita selain keluarga. Penularan budaya ini melalui pergaulan rakan sebaya sangat nyata, terutamanya dalam golongan muda. Hal ini disebabkan ketika pada usia yang muda ini, mereka mementingkan keinginan dan juga keseronokan kepada kebebasan yang dianggap boleh menghilangkan bosan. Oleh itu, wujudnya lah budaya merokok, melepak, berpesta liar dan juga mencuri. Hal ini disebabkan pengaruh rakan sebaya. Yang terakhir adalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Keluarga merupakan penyampai sosialisasi buat pertama kalinya sejak lahir. Ketidakupayaan ibu bapa ini untuk mendidik anak-anak akan mempengaruhi masa depan mereka, kerana anak-anak ini akan terpengaruh dengan budaya yang tidak sesuai seperti budaya hedonism, serta tidak dapat membentuk diri untuk menjadi orang yang berguna dan berwawasan sehingga menjatuhkan mereka ke dalam jurang akhlak. Oleh itu, keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi budaya ini. Di Malaysia, gejala sosial atau masalah sosial merupakan perkara yang lazim dalam kalangan remaja dan masyarakat, dan ia merupakan satu fenomena yang tiada kesudahan yang jelas sekiranya tiada tindakan yang drastik dan jelas yang diambil untuk mengatasinya. Senario yang berlaku pada hari ini memperlihatkan sebahagian besar golongan anak muda telah terjebak dengan budaya hedonisme ini. Oleh hal demikian, terdapat pelbagai kesan negatif budaya hedonisme ini kepada anak-anak muda sekiranya tidak dibendung daripada awal lagi. Antara kesan negatif budaya hedonisme ini kepada anak-anak muda ialah mereka mudah lupa kepada matlamat hidup yang sebenar. Hal ini boleh menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan yang sempurna daripada segi intelek, rohani, jasmani dan juga emosi. Perkara ini juga boleh menjejaskan akidah dan juga merobohkan akhlak mereka sekiranya mereka mempraktikkan budaya hedonisme ini dalam kehidupan seharian tanpa didikan agama yang sempurna. Selain itu, budaya hedonisme akan memudarkan lagi nilai-nilai keagamaan dalam diri setiap masyarakat. Nilai keagamaan sangatlah penting kerana ia merupakan sebagai panduan untuk kita menjalani liku-liku kehidupan yang semakin mencabar pada zaman kemajuan dan juga penyebaran budaya hedonisme yang semakin berleluasa. Seterusnya, budaya hedonisme ini memberi kesan kepada peningkatan kadar jenayah sosial dalam kalangan remaja dan masyarakat. Jika lebih ramai golongan yang terlibat dengan budaya ini, hal ini boleh memberikan kesan yang buruk, malah memberi kadar peningkatan jenayah sosial yang tinggi dari semasa ke semasa dan membantutkan usaha negara untuk melahirkan pewaris yang boleh memajukan negara pada masa akan datang. Akhir sekali, budaya hedonisme ini akan menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Jika hal ini berterusan, maka kerajaan menghadapi masalah yang besar dan mereka gagal untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai wawasan hidup dan negara akan menjadi mundur. Seterusnya, mari kita lihat bentuk-bentuk amalan hedonisme. Pertama, hiburan yang melampaui batas. Adakah berhibur suatu kesalahan? Menurut Islam, hiburan adalah sesuatu yang diharuskan. Namun, jika berhibur secara berlebihan, hukumnya adalah haram. Sebagai contoh, berhibur di kelab malam, festival dan konsert yang akhirnya akan mendorong kepada berlakunya suatu maksiat. Kedua, amalan melepak. Amalan ini bukanlah suatu benda yang baharu dalam masyarakat kita. Malahan, amalan ini seperti sudah sebati dalam hidup masyarakat. Islam sangat melarang umatnya untuk membuang masa. Amalan ini sering dikaitkan dengan golongan remaja pada masa kini kerana mereka tiada komitmen dan banyak masa terluang. Terdapat beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh mereka seperti pusat membeli belah, kedai makan dan juga cyber cafe. Ketiga, penyalahgunaan dadah. Perkara ini sangat merisaukan. Lebih-lebih lagi, dadah merupakan musuh nombor satu negara. Peningkatan penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa semakin hari, perkara ini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa jenis dadah seperti heroin, sabu dan juga pil kuda.
Kesan dadah akan membuat seseorang ketagih dan mahu mencuba lagi. Lama-kelamaan, ia akan mengakibatkan seseorang itu binasa. Keempat, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Adakah pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah satu kesalahan? Pergaulan antara lelaki dan perempuan tidak salah jika ia tidak melanggar syariat. Namun, jika sebaliknya, ia adalah sangat dilarang. Sebagai contoh, bergurau senda tanpa batasan dan berdua-duaan di tempat yang gelap. Kerana perkara ini boleh mendorong kepada berlakunya maksiat. Oleh itu, kita perlu elakkan perkara ini daripada berlaku. Kelima, amalan seks bebas dan seks rongsang. Perkara ini sangat menyedihkan. Namun, kita perlu menerima hakikat bahawa perkara ini berlaku dalam masyarakat kita pada masa kini. Perkara ini terjadi apabila seseorang meletakkan nafsu melebihi perkara lain. Seks bebas berlaku di antara lelaki dan perempuan, manakala seks rongsang adalah homoseks, dalam bahasa mudah, hubungan sejenis. Amalan samsing jalanan. Perkara ini sering berlaku di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Johor Bahru. Remaja pada masa kini gemar untuk berlumba kereta dan motor. Pada pandangan remaja, perkara ini sangat menarik dan perlu dilakukan. Antara cara-cara mengatasi budaya hedonism yang boleh kita perhatikan ialah bermulanya dengan diri sendiri terlebih dahulu, dengan menerapkan gaya hidup Islam dalam diri sendiri dengan cara menjalankan hidup yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat banyak hadis yang menyatakan jika kita tidak yakin dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya akan mendorong kita semua ke arah perbuatan yang mungkar seperti budaya hedonism. Selain itu, memilih rakan sebaya yang baik merupakan cara-cara mengatasi budaya hedonism yang boleh kita praktikan dengan diri sendiri. Ini kerana ia amat penting terhadap individu agar mereka dikelilingi oleh rakan-rakan mereka yang mempunyai sifat yang baik untuk menjadikan diri mereka sendiri menjadi lebih baik. Di samping itu, seseorang individu hendaklah berusaha untuk menerapkan sifat-sifat mahmudah ke dalam hati mereka. Oleh itu, mereka perlu berusaha bersungguh-sungguh bagi membuang sifat mazmumah yang berada di dalam hati mereka seperti takbur, ujub, riak, hasad dengki, tamak, kedekut dan sebagainya. Seterusnya ialah cara-cara mengatasi bagi pihak keluarga. Yang pertama, ibu bapa perlu mantap dan memupuk nilai murni dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Selain itu juga, ibu bapa perlu mewujudkan keadaan yang baik dalam keluarga. Oleh itu, segala didikan yang diterapkan dapat diperolehi dengan mudah dan ibu bapa juga dapat dijadikan teladan kepada mereka. Di samping itu, ibu bapa perlu mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan meluangkan lebih banyak masa bersama anak mereka. Dengan cara itu, mereka dapat memantau keadaan semasa anak mereka. Akhir sekali, setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dengan itu, kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, selamat, aman dan damai. Sesungguhnya, nilai-nilai murni yang diterapkan dalam keluarga dapat menghindari daripada perkara yang tidak diingini. Selain itu, tindakan daripada pihak pewajib merupakan salah satu cara untuk mengatasi budaya ini. Pihak pewajib boleh dikatakan seperti pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga pihak yang berdaftar. Seperti yang kita lihat, pihak-pihak ini sering melakukan kempen kesedaran kepada masyarakat sama ada di bandar maupun di desa. Kempen kesedaran hendaklah dilaksanakan secara berterusan dan bukanlah sekadar hangat-hangat tai ayam. Sekiranya tidak dilaksanakan secara berterusan, maka masyarakat kita akan hanyut dalam budaya ini. Pada zaman yang teknologi ini, kita boleh melakukan semua perkara di hujung jari. Oleh itu, pihak kerajaan juga boleh melaksanakan kempen kesedaran melalui alam maya dengan menggunakan aplikasi seperti Webex, Google Meet dan juga Microsoft Teams. Akhir sekali, masyarakat. Masyarakat merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab untuk membendung budaya hedonisme ini daripada berluasa untuk melahirkan masyarakat yang lebih berwawasan di Malaysia. Sebagai masyarakat yang prihatin, mendidik golongan remaja ataupun masyarakat merupakan salah satu cara untuk memupuk nilai-nilai murni dalam diri mereka. Nilai-nilai murni amatlah penting terutamanya pada zaman kini. Masyarakat Islam telah mengalami globalisasi negatif yang telah meruntuhkan
nilai-nilai murni jati diri sebagai umat Islam. Selain itu, gerakan dakwah agama dalam kalangan masyarakat. Gerakan dakwah agama perlulah dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja yang kini terlampau taksub dan lalai dengan hiburan dunia sehingga ada yang memperisaukan akidah mereka daripada agama Islam. Seterusnya, masyarakat perlulah sensitif dan peka terhadap hal ehwal yang berlaku di sekeliling dan janganlah jadi masyarakat yang mementingkan diri yang tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Akhirnya, masyarakat haruslah mengambil berat dalam komunitas setempat supaya semangat tolong-menolong dan kerjasama dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat dan mampu melahirkan masyarakat yang anti budaya hedonisme. Sebagai penutup, amalan hedonisme akan menjadi kesan yang besar dalam kalangan masyarakat pada masa kini jika perkara ini tidak dibendung dengan baik. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan khususnya golongan kerajaan, ibu bapa dan masyarakat bagi menangani masalah ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam membendung masalah ini daripada terus berlaluasa. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh.